salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Bayangkan hidup tanpa air bersih setiap hari. Bayangkan pipe di rumah kering, mandi pun kena berjimat dan mau masak pun terpaksa cari alternatif yang lain. Inilah realiti yang dihadapi oleh rakyat Sabah hari ini. Tapi yang lebih mengejutkan, dengan pendapatan negeri yang mencecah 6,7 bilion ringgit pada tahun 2024, mengapakah isu air ini masih lagi belum selesai? Kenapa kerajaan negeri seolah-olah menunggu soft loan 320 juta ringgit seperti satu keperluan yang mutlak? Adakah Sabah benar-benar tidak mampu berdikari dalam menyelesaikan masalah ini? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di sebalik tabir? Hari ini kita akan bongkar satu persatu persoalan yang semakin panas di negeri ini, negeri Sabah. Baik, kita mulakan dengan kenyataan yang dibuat oleh pengarah pilihan raya UMNO Sabah, Jeffrey Nur Mohammed. Beliau menyuarakan kekecewaannya terhadap Menteri Keuangan Sabah, Datuk Masidi Manjun, yang menggambarkan pinjaman 320 juta ringgit itu sebagai long awaited, seolah-olah Sabah tidak boleh berbuat apa-apa tanpa bantuan luar. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Jika negeri lain seperti Sarawak mampu menyelesaikan isu-isu infrastruktur dengan lebih pantas tanpa menunggu pinjaman ataupun bantuan persekutuan, kenapa Sabah masih berada dalam keadaan begini? Dengan hasil negeri yang semakin meningkat, logiknya sebagian besar dana ini sepatutnya diperuntukkan untuk menyelesaikan isu air dengan segera. Bukankah begini yang sepatutnya dilakukan? Jeffrey juga membandingkan Sabah dengan Sarawak, yang menurutnya lebih progresif dan mampu berpikir di luar kotak. Memang kalau kita lihat, Sarawak sudah pun melancarkan pelbagai inisiatif tersendiri, seperti membina empangan dan loji rawatan air dengan menggunakan hasil negeri mereka sendiri. Sabah pula masih mengharapkan dana luar, masih menunggu peruntukan, dan yang lebih menyedihkan, rakyat masih bergelut dengan masalah bekalan air setiap hari. Apakah ini masalah pengurusan keuangan ataupun ada sesuatu yang lebih serius sedang berlaku? Dan jika kita imbas kembali, krisis air di Sabah ini bukanlah isu yang baru. Ia sudah berlarutan bertahun-tahun lamanya. Pada Jun 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan 320 juta ringgit untuk membantu Sabah menyelesaikan isu air. Tapi sehingga Ogos 2023, peruntukan itu masih belum disalurkan. Akhirnya kerajaan negeri memutuskan untuk menggunakan dana sendiri untuk melaksanakan proyek jangka pendek. Tapi kita kena tanya, kenapa lambat betul nak buat keputusan? Kenapa perlu tunggu sehingga rakyat terus menderita? Lebih parah lagi, pada tahun 2018 kerajaan negeri mengambil keputusan untuk menamatkan konsesi syarikat yang menguruskan loji rawatan air. Akibatnya, kerajaan Sabah terpaksa membayar pampasan sebanyak 315,2 juta ringgit kepada syarikat tersebut. Jadi adakah ini langkah yang bijak atau satu kesilapan besar yang akhirnya memakan diri? Jika keputusan ini dibuat untuk memperbaiki sistem pengurusan air, kenapa selepas 5 tahun masalah air di Sabah semakin buruk? Sekarang kita masuk ke topik yang lebih kontroversi. Ada dakwaan bahwa krisis air di Sabah bukan sekadar isu kelemahan pengurusan, tetapi juga ada unsur sabotaj dari tangan-tangan gaib. Ada pihak yang mendakwa bahwa masalah ini mungkin sengaja diperbesar-besarkan untuk menjejaskan imej kerajaan negeri sekarang. Ini adalah satu tuduhan yang serius, dan jika benar ada pihak yang coba mensabotaj sistem air di Sabah, siapakah yang perlu bertanggung jawab?
Dan lebih penting lagi, kenapa tiada tindakan tegas diambil untuk menyiasat dan menghentikan perbuatan ini. Bukan itu saja, masalah ketirisan dan kecurian air juga menjadi satu isu yang sangatlah besar. Ada laporan yang menyebut bahwa sebahagian besar bekalan air bersih di Sabah hilang akibat sambungan haram dan kecurian oleh pihak tertentu. Ini menimbulkan persoalan lain lagi. Sejauh manakah tindakan penguatkuasaan yang telah diambil? Adakah ini berlaku karena kelemahan sistem pemantauan atau ada pihak yang sengaja membiarkan perkara ini terus dan terus lagi berterusan? Satu lagi perkara yang kita kena bincangkan ialah keutamaan kerajaan negeri dalam perbelanjaan. Jika kita lihat belanjawan Sabah, banyak dana diperuntukkan untuk pelaburan dan pembangunan ekonomi. Tapi jika asas seperti bekalan air pun belum lagi selesai, di manakah sebenarnya keutamaannya? Rakyat Sabah berhak tahu kemana perginya setiap sen hasil negeri. Mengapa kerajaan boleh bercakap tentang proyek mega tapi tidak boleh selesaikan masalah air yang sebenarnya lebih mendesak? Dan kalau kita fikirkan, adakah kita akan melihat masalah ini selesai dalam masa terdekat? Jika kerajaan negeri masih menggunakan pendekatan yang sama, yaitu menunggu peruntukan, mengharapkan pinjaman, dan lambat bertindak, nampaknya isu air di Sabah ini akan terus menjadi duri dalam daging untuk rakyat Sabah. Jadi apakah penyelesaiannya? Sabah perlu berani berubah. Kepimpinan negeri haruslah lebih tegas dalam membuat keputusan. Hasil negeri yang ada perlu digunakan dengan lebih cekap untuk menyelesaikan isu asas sebelum bercakap tentang proyek-proyek besar. Pengurusan air perlu diperbaiki dengan kadar yang segera, dan yang paling penting, ketirisan serta kecurian air mesti dihentikan dengan tindakan yang tegas. Kalau tidak, rakyat Sabah akan terus berada dalam cengkaman kehidupan yang masih sama seperti dahulu. Air tidak cukup, tapi kerajaan masih sibuk mencari alasan. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah Sabah benar-benar tidak mampu berdikari dalam menyelesaikan masalah ini? Atau ada tangan-tangan tersembunyi yang mahu rakyat terus menderita demi kepentingan politik? Adakah kerajaan negeri perlu mengambil langkah lebih agresif dalam menangani isu air ini? Atau kita sebenarnya sudah terbiasa dengan budaya bergantung kepada kerajaan pusat sehingga kita tidak tahu bagaimana untuk mengurus sendiri sumber negeri kita? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY. Untuk lebih banyak perbincangan panas seperti ini, kita jumpa lagi di dalam video dan ulasan isu yang akan datang. Sekian sahaja, terima kasih semua.